الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat ke semua? Minggu lepas macam muka lain, minggu ni semua lain. Bunda je seorang sama. Masya Allah. Okey, insya-Allah, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpah dan rahmat Allah. Allah temukan lagi kita. Walaupun tadi saya dalam perjalanan hujan, ya, sampai sini alhamdulillah tak hujan, cuma gerimis lah. Mungkin baru nak hujan kot, tapi hujan tak sampai lagi. Syukur pada Allah. Allah rezekikan kita lagi, insya-Allah kita dapat sama-sama lagi berada di taman-taman syurga. Insya-Allah, Allah bagi nikmat kesihatan, dalam nikmat kesibukan kita dapat lagi sama-sama kita belajar. Insya-Allah saya belajar, mak kita sama-sama belajar. Okey. InsyaAllah sebelum kita meneruskan pelajaran kita baca selawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. 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 Alhamdulillah. Dapat berapa mak sambil-sambil duduk ni? 5 bilangan selawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Balik nanti tambah lagi. Sambil nak tidur mak, sambil nak masak kejap lagi, tambah lagi bacaan selawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanda apa mak? Tanda kecintaan kita. Tanda kita sayang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan itu juga kita nak minta syafaat daripada baginda Rasulullah. Kita banyak baca selawat, banyak mengingati, banyak menyebut nama baginda. Okey, insya-Allah hari ni kita pergi bahagian munakahat. Minggu lepas kita bab ibadah tak habis lagi. Saya tak sambung, kita sambung nanti insya-Allah pelajaran akan datang. Sebab kalau boleh setiap minggu tu semua bahagian dalam fardu ain kita sentuh. Bukan setahun tu ibadah je tak. Kita akan ambil ibadah, akan ambil bahagian tauhid, akan ambil bahagian munakahat, akan ambil bahagian jenayah. Okey. Untuk hari ni kita akan pergi kepada bahagian munakahat. Munakahat ni tentang apa mak? Perkahwinan. Perkahwinan. Semua dah kahwin kan? Alhamdulillah. Ada yang belum kahwin lagi satu? Alhamdulillah. Syukur. Maknanya nikmat itu kita ada, nikmat itu kita rasai, dan nikmat itu Allah bagi rezeki kat kita. Kenapa pindah? Takut kena tanya soalan? Okey, insya-Allah hari ni kita pergi kepada keluarga sakinah. Bila sebut tentang keluarga sakinah, apa erti dia mak? Kita hari ni kalau ada mak, ada anak, ada ayah, ada ibu, ada bapa, maknanya bapa kita lah, ada adik-beradik, itu namanya keluarga. Bukan kan ada suami je keluarga, tak. Maknanya kalau kita ada ibu bapa, ada anak, ada cucu, cicit, ada suami, ada isteri, tu keluarga yang lengkap lah. Tetapi kalau tak ada salah seorang pun tetap itu namanya keluarga. Okey, hari ni bagaimana kita nak belajar mewujudkan keluarga yang bahagia. Keluarga bahagia tu apa? Okey, keluarga bahagia ialah satu kelompok sosial yang terdiri daripada suami isteri, ibu bapa, anak pinak, cucu cicit, saudara mara, yang mana sama-sama berasa senang terhadap antara satu sama lain. Maknanya mak hari ni kan, mak kalau ada anak tu, mak rasa senang tak dengan anak mak? Kalau mak tiba-tiba rasa berbuku, rasa berdendam je, tu namanya tak bahagia mak.
tu tak bahagia. Jadi hari ni kalau mak rasa mak memerlukan anak mak memerlukan mak memerlukan menantu mak memerlukan bapa mentua dan ibu mentua, maknanya itu tanda bahagialah, sebab kita saling memerlukan dan saling melengkapi. Tetapi bila mana ada rasa berbuku, ada rasa tak senang, ada rasa tak tenang, itu bahaya. Perlu diperbaiki, perlu diperbetulkan. Okey. Seterusnya apa dia, mak? Dalam hidup sendiri dengan gembira, mempunyai objektif yang hidup yang baik secara individu dan secara bersama, optimistik dan mempunyai keyakinan yang terhadap antara satu sama lain. Maknanya kita yakin. Contohnya mak yakin bila mak ada menantu, pasti sekalilah menantu mak tu kahwin dengan anak mak, betul tak? Kan? Jadi mak yakin, dulu aku dah jaga anak ni daripada kecil sampai umur sekian-sekian, dah kahwin dengan yang ni. Maknanya kita yakin, kita optimis. Optimis tu apa, mak? Terbuka. Tak adalah kita terlalu paranoid sangat. Ya, betul mak kan? Kita ibu, kita ada simptom mak-mak. Simptom mak-mak tu macam mana? Terlalu paranoid. Paranoid tu macam mana, mak? Ya ke, boleh ke, pandai ke? Jangan, elok-elok. Kita terlalu sangat macam tu pun tak boleh juga. Overprotective namanya, mak. Tak boleh juga mak macam tu. Kalau contoh mak ada anak, kan? Anak mak nak lakukan sesuatu perkara, selagi mana benda tu baik, kita bagi je. Dan kita doakan semoga ianya dipermudahkan dan dia berjaya. Jangan kita jadi terlalu mengawal sangat. Tu pun tak boleh. Mak? Okey, seterusnya apa? Dengan demikian, keluarga sakinah ialah kondisi sebuah keluarga yang sangat ideal, yang terbentuk berlandaskan Al-Quran dan juga As-Sunnah bagi mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Okey, itu yang kita nak. Betul mak? Hari ni contoh mak, kalau kita kahwin, kan, kalau kita kahwin kan, dan kita dah kahwin dah pun, Allah Ta'ala rezekikan kita bertemu jodoh. Syukur, Alhamdulillah. Ada orang mak sampai 50 tahun tak kahwin lagi pun ada. Jadi hari ni Allah rezekikan pada mak, kita ada rezeki bertemu jodoh, kita bersyukur pada Allah. Dan bila bertemu jodoh, pastilah sekali bila melalui ikatan perkahwinan kita akan ada anak. Bila ada anak tu dah makin membesar, kita pun akan ada menantu. Kemudian kita pun akan ada cucu. Betul tak? Itu satu kelompok keluarga yang mana kita sebut keluarga yang kecil, keluarga kita je. Lepas tu bila berjumpa pula saudara mara, yang ni rupanya kahwin pula dengan pak saudara kita, yang ni pula kahwin pula dengan mak saudara kita, contoh kan. Okey, itu yang jadi dua kelompok yang besar pula. Dan kita ingat, bila mana kita bina sesebuah keluarga, bila mana kita nak keluarga kita bahagia, keluarga kita sakinah, mesti apa yang kita amalkan dalam kehidupan berkeluarga tu berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Macam mana mak berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah tu? Jaga sembahyangnya, jaga baca Qurannya, jaga zikirnya. Betul, kita nak, contohlah mak kan, contoh bila anak mak nak kahwin kan, mak mesti akan tengok mula-mula cantik ke tidak. Betul tak? Itu naluri kita manusia mak. Itu biasa. Taklah ustazah, tak tengok pun cantik, saya tengok agama dia. Ya ke? Kita akan tengok juga. Ada ke rupa budak ni? Ada rupa. Cantik juga. Contoh, kita akan itu sebab kita manusia mak. Bila mana kita pandang sesuatu tu, kita akan tengok pada cantiknya dulu. Kalau cantik kita berkenan lah kan. Kalau tak cantik, tak apa, tengok yang part yang kedua pula. Tetapi kena ingat, ada antara bahagian-bahagian apa yang perlu kita tengok bila kita memilih sesuatu. Okey, contoh dalil asas yang paling penting dalam pembentukan sebuah keluarga sakinah ialah rumah tangga yang bina berlandaskan takwa, kemudian berpandukan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Kena ada ketakwaan, keimanan, keyakinan kita kepada Khaliq. Khaliq siapa? Khaliq siapa? Pencipta. Pencipta siapa? Pencipta kita. Pencipta makhluk. Makhluk siapa? Kita lah mak. Kita lah. Anak kita, suami kita, isteri kita, menantu kita, cucu kita. Itu makhluk. Makhluk yang dicipta oleh Khaliq. Ya?
Okey, maknanya kita ni manusia. Dan firman Allah Subhanahu Wa Taala, bila mana kita membina sebuah keluarga mesti berlandaskan takwa, berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah, seperti mana firman Allah dalam surah An-Nisa, fa in tanazza'tum fi syai'in faradduhu ila Allah wa Rasul. Kemudian jika kamu berselisih faham, yakni pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah, yakni Al-Quran, dan Rasulullah, yakni sunnah. Mak, hari ni mak kan, tipulah kita kalau kita tak bergaduh. Betul tak bunda? Tipulah kita kalau kita tak berselisih pendapat. Bagus je sentiasa tak. Kita akan ada masa-masa kita tak ngam. Rasa macam kita kata ni betul lah, dia kata dia betul. Maka berwujudlah pergaduhan ataupun perselisihan. Begitulah juga kita dalam keluarga. Betul lah lagu apa? Lagu Piramli tu. Sedangkan lidah lagi tergigit, apa pula suami isteri. Betul dah tu. Sedangkan lidah ni dalam mulut kita, dia rapat dengan mulut kita. Bukan kadang gigi tergigit mak tu dalam mulut kita. Mulut kita. Ni yang selain daripada kat luar tu, menantu kita, anak kita, cucu kita. Kadang-kadang pun kita berselisih pendapat. Maka dalam Al-Quran ajak apa mak? Bila mana berlakunya perselisihan pendapat, kita kembali semula kepada Allah. Rujuk semula pada Al-Quran. Kembali semula kepada Rasulullah. Rujuk semula apa yang disebut dalam sunnah. Okey, maka bila mana kita berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah, insya-Allah kita akan dapat keluarga bahagia. Bila dah bahagia mak, insya-Allah kita akan sakinah lah. Sakinah, mawaddah dan rahmah. Okey? Okey, tanggungjawab anak kepada ibu bapa. Okey, ini perlu kita tahu. Menjaga dan berbuat baik kepada ibu bapa adalah kewajipan dan tanggungjawab anak-anak. Mak, penting ya. Hari ni mak, kalau mak masih ada lagi ibu ayah, buat baiklah pada mereka. Buat baik pada mereka. Okey, nanti kita tengok apa firman Allah menyebut tentang berbuat baik kepada ibu bapa. Okey, kemudian saya akan bawa satu contoh cerita. Okey, terdapat banyak ayat Al-Quran yang menyentuh berkenaan kewajipan anak-anak kepada ibu bapa dan adab-adab yang mesti dijaga ketika bersama mereka. Mak, masa kita kecil, mak ayah kita jaga kita kan, kendong, pakaikan pampers kalau kita masih pakai pampers lagi. Kemudian kita sekolah, hantar kita pergi sekolah. Dan kita balik sekolah, belajar, lepas tu kita kahwin. Kita kahwin pun mak tu masih lagi ada dengan kita. Lepas tu kita nak bersalin, mak tu ada lagi risau. Ayah tu pun sama, tapi dia tak risau macam, dia tak tunjuk kerisauan dia macam mak tu. Sebab saya sebut tadi, mak ni kita ada sifat yang paranoid. Konon-konon macam kita lah yang terpaling nak jaga sekali anak kita kan. Suami tu padahal jaga juga, tapi dia tak sebut je. Betul tak? Yang banyak bercakap kat rumah siapa? Mak ke? Mak ke suami mak? Mesti mak kan? Sebab tu anak rapat kadang-kadang dengan kita. Anak bukan rapat macam mana? Sebab kita asyik bercakap. Jadi dia raikan kita bercakap tu. Jadi dia bercakap lah dengan kita. Kalau ayah ni kadang-kadang bukan dia tak sayang, dia sangat sayang sebenarnya, tapi dia tak banyak cakap. Okey? Apa firman Allah yang menyebut tentang berbuat baik kepada kedua ibu bapa? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughana indakal kibara ahadahuma aw kilahuma fala takul lahumā uffin wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Ini surah Al-Isra ayat yang ke-17. Okey, apa maksud dia mak? Kita tadabbur ayat ni sama-sama. Dan Tuhanmu telah perintahkan supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadanya. Maknanya mak, kita kena menyembah Allah lah, ya.
Okey, menyembah Allah macam mana? Kita sembahyang, kita baca Quran, kita baca zikir, buat amal ma'ruf nahi mungkar, kita buat perkara-perkara yang baik dan kita tinggalkan perkara-perkara yang tak baik. Okey? Kemudian melainkan kepadanya semata-mata, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapa. Ini perintah Allah. Allah suruh mak kita buat baik dengan ibu bapa. Jika salah seorang dari kedua-duanya atau kedua-duanya sekali sampai kepada umur tua dalam jagaan dan peliharaanmu, maka janganlah engkau berkata kepada mereka sebarang perkataan kasar, sekalipun perkataan dan janganlah engkau menengking, yakni menerjah mereka, tetapi katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia yang bersopan santun. Mak, ni firman Allah, mak. Allah yang sebut. Allah kata kita kena sembah kena sembah hanya kepada Allah dan jangan sembah selain daripada Allah. Dan kita kena buat baik kat ibu bapa kita dan jaga mereka sebaik-baiknya selagi mana mereka ada dengan kita sampai umur mereka tua. Bila mana sampai umur mereka tua, jangan kita menyebut perkataan dan hendaklah kita berkata perkataan yang mulia dan jangan sesekali kita menengking ataupun menyergah mereka. Mak, minta maaf saya sebut mak minta maaf saya sebut. Kadang-kadang ada satu hal yang orang akan sebut mak melahirkan tuan. Pernah tak dengar? Ataupun ibu melahirkan tuan. Ni ada mak. Dan ini banyak berlaku pada masa sekarang. Minta maaf saya sebut mungkin kalau ada terkena tu kebetulan lah. Sebab hari ni mak, dunia mak hari ni, dunia mak lah kan, dunia kita hari ni mak tak sama dah dengan dunia kita yang 20 tahun yang lalu. Betul tak bonda? Tak sama dah dengan dunia kita yang 30 tahun, 40 tahun yang lalu. Dia tak sama dah. Dia sangat berbeza. Dan anak tu pula mak bergantung kepada macam mana kita didik dia. Dan dia pun dah ada tok guru yang selain daripada kita. Kat sekolah tu memanglah cikgu dia. Tu kita kena hormati cikgu anak. Memang supaya keberkatan ilmu dia dapat tu. Ni yang cikgu dekat tangan ni mak. Cikgu dekat tangan tu dah banyak menguasai anak-anak kita sekarang ni. Sebab itulah mak kalau boleh buatlah jadual, disiplinkan anak tu. Tegas dengan anak. Tegas tanda kita sayang. Sebab minta maaf saya sebut. Dan ni saya nampak depan mata depan mata mak. Kadang-kadang mak kan, anak tu pegang telefon kan, mak tu panggil dia je. Bukan ya mak, ya ibu. Dia je. Lepas tu tak pandang pun kat mak dia. Dia pandang apa tu? Skrin ni. Kalau kata ni telefon, dia duk pandang skrin ni sikit pun dia tak toleh. Dan minta maaf kebanyakan mereka ini common sense-nya kurang. Apa common sense tu mak? Dia punya rasa timbang rasa, dia punya rasa nak berkawan, dia punya rasa simpati, dia punya rasa empati agak kurang. Sebab apa mak? Mak, sebab apa? Sebab dunia dia bukan kat luar ni. Dunia dia kat dalam alam maya. Sebab itulah mak, betul teknologi. Teknologi tu bagus. Tak salah teknologi. Yang salahnya kita. Yang salahnya kita menggunakan teknologi tu. Sebab itulah kalau ada anak, disiplinkan anak. Biarlah kita marah, mak ni membebel lah. Biar dia nak marah kat kita. Kau baca Quran dulu sebelum kau tengok telefon. Kau hafal dulu CP sebelum tengok telefon. Contoh, kita buat jadual. Buat. Boleh ke mak? Boleh. Tak boleh susah dia ni. Tak boleh lah. Tak boleh sebab kita tak buat. Cuba buat. Kalau buat, insya-Allah boleh.
Lepas tu terapkan Al-Quran, terapkan sembahyang, benda-benda tu yang wajib tu kita terapkan. Contoh sesekali tengok telefon. Ataupun ada setengah tu kan, minta maaf lah saya sebut benda ni kadang-kadang kita nampak depan mata. Bila dah kat kelompok yang ramai tu dah sekian lah bonda. Ni kadang-kadang nak makan ni. Nak makan, dah sebab mengadap ke telefon tadi mak tu duduk suapkan anak tu. Minta maaf lah saya sebut. Kalau terkena tu, ini mungkin kebetulan. Mak, sebenarnya gelombang telefon bila masa makan, dia akan ganggu kat sini. Kalau nak tengok ni je lah. Tak payah duduk buat benda lain. Contohlah mak, saya tanya mak. Kalau mak memasak, lepas tu mak basuh baju, lepas tu mak tidur. 3 benda tu mak buat, boleh ke? Masak sambil basuh baju mungkin boleh kot kan, kalau mesin basuh tu pakai guna mesin basuh. Tapi kalau mak masak sambil mak cuci tangan pakai pakai tangan basuh, boleh tak? Boleh tak mak? Boleh bonda? Macam boleh kan, kadang macam boleh juga. Tapi macam berkejuan nanti bimbang hangitkan ikan. Jadi dia macam agak sukar. Sebab apa? Otak kita nak manage benda tu. Mungkin boleh kalau mesin basuh auto, masuk baju dalam mesin basuh. Mungkin kita boleh buat masuk baju sambil masak. Tu memang orang yang cekap lah tu. Kalau yang jenis macam tu memang saya respect orang yang cekap. Tapi kalau yang dia boleh basuh yang sental baju sambil dia goreng ikan, tu lagi cekap, lagi bagus. Tapi agak sukar otak kita sebenarnya bila nak buat dua benda yang mungkin kalau yang memang kita kata tadi basuh guna mesin tak apa, mungkin kita boleh buat. Tetapi dua perkara yang kita nak buat dalam satu masa serentak mungkin agak sukar. Macam tu juga mak tengok telefon sambil nak makan. Otak kat sini nak tengok telefon ke nak makan, dia pun tak tahu. Jadi mak, hati-hatilah mak kalau ada contohnya anak ke cucu ke mak kan, menantu lah biasanya anak kita lah. Kita mungkin dah tak lah kot, sebab dulu kita tak ada pun jumpa telefon kan. Jadi kalau anak tu nasihatkanlah, bagi tahu. Boleh tak anak tu kalau makan? Susah sangat bagi tahu, nanti kecil hati. Ya kan? Itulah kita. Itulah kita. Dan itulah realiti sekarang ni. Sebab itulah mereka, minta maaf saya sebut generasi Z sekarang ni kan, mereka akan rasa apa yang mereka buat tu betul. Sebab tak ada orang tegur, tak ada orang bagi tahu. Jadi mak masih guna lagi kita ni. Kita ni masih berguna lagi pada anak-anak. Jadi mak hari ni kan mak, kalau boleh cakap, selagi mana benda tu baik, mak cakap lah mak. Cakap, bagi tahu. Sebab mereka generasi Z ni, mereka berpandukan telefon. Jadi banyak benda mereka akan belajar melalui telefon. Dan benda tu dapat percuma je. Top up, masuk duit, guna 2 minggu. Bayar line telefon, guna sebulan. Kan mak kan? Tetapi kalau kita guna cara yang betul, insya-Allah betul lah kita dapat. Tapi bila mana kita guna pada perkara yang tak baik, banyak sangat habis masa guna main game Mobile Legend, PUBG sebagainya tu, maka tak baiklah akan kita dapat. Okey? Insya-Allah bagus untuk nak jana minda, nak jadi generasi IT, nak jadi orang yang bijak komputer, bijak IT, bagus. Tetapi guna pada yang berfaedah, yang betul. Okey, seterusnya apa? Syekh Al-Maghari ada berkata, Allah Subhanahu Wa Taala benar-benar mewasiatkan tentang tanggungjawab terhadap kedua ibu bapa secara serius. Sehingga sesiapa sahaja yang derhaka terhadap mereka akan meremang bulu romanya serta ngeri mendengarnya. Ini disebabkan wasiat ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan perintah supaya manusia bertauhid dan beribadah kepadanya. Kemudian berkewajipan tersebut digenapkan dengan kewajipan supaya berbuat baik kepada ibu bapa. Mak, ni Allah firman mak. Dan ada anak derhaka, memang ada anak derhaka ni. Sekarang ni ada tak mak? Lambat-lambat sembah. Cuma apa mak? Mak ni
pendam je dalam hati, menangis je dalam hati. Betul tak mak? Betul. Tak payahlah nak tipu. Tak payahlah, tak adalah ustazah saya. Tak ada. Kita manusia mak. Kita ni hati kita ni kecil je. Kalau kata otak kita kanan belah sini macam ni, otak kita belah kiri macam gini mak. Ni otak kanan dengan kiri kita. Jantung kita macam ni. Hati tu kecil lagi daripada jantung. Jadi mak, tak payahlah konon-konon macam kebal sangat kita ni. Tak adalah, tak pernah lah kecil hati ustazah dengan anak. Anak baik je. Anak ada 9 mak. Takkan sama perangai 9 anak mak tu. Mesti yang ni macam ni, yang ni macam ni, yang ni macam ni, yang ni macam ni. Yang ni pula kahwin suami macam ni. Yang ni anak pula macam ni. Yang ni pula macam ni. Ada 9, mesti 9 ragam yang mak akan temui. Dan takkan hati mak 99 tu hati mak berlapang dada ustazah. Alhamdulillah kalau mak betul macam tu, saya nak belajar dengan mak. Bagus. Tak pernah rasa pun kecil hati ustazah. Saya nak belajar dengan mak kalau mak betul ada rasa macam tu. Mestilah kalau kita normal, manusia normal, kita mesti adalah sikit lah kot. Kalau ada tercuik pun mesti ada. Mesti ada. Sebab apa mak, kita manusia. Tak terlepas daripada perasaan tu. Rasa macam kadang-kadang sedih tengok anak ni perangai macam ni, buat kat kita macam ni. Bukanlah buat sangat pun, kadang dia cakap je pun kita sedih. Tak tahulah, tak kira lah dia cakap apa-apa pun kadang-kadang tersentuh rasa hati. Tu anak tu mak, tu mak bila lah contoh adalah macam gitu. Jangan sesekali terdetik ke hati mak. Tolonglah, detikan hati ibu ni, detikan hati ibu ni sangat mustajab tau. Contohlah, bila anak tu bercakap, mak terasa hati. Mak janganlah sebut, kau ni anak derhaka ni. Mungkin kita cakap, tapi benda ni mak kat sini. Mak bimbang-bimbang anak tu nanti hidup dia. Mungkinlah dia kaya, dapat bini cantik, anak pandai-pandai, tapi bimbang dekat sini dia tu akan melalui fasa-fasa kehidupan yang agak lama lagi. Jadi kalau macam contohlah mak ni kita cakap pasal mak kan, pasal anak tu pula. Anak tu tak bolehlah begitu. Dan anak tu kewajipannya mesti berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Dan mak, saya nak sebut kat sini, kita mak lah. Kalau ada terasa hati, tersentuh hati, cepat-cepatlah angkat tangan. Ya Allah, ya Tuhanku, aku ampunkan anakku ni, ya Allah. Ya Allah, kau berilah kekuatan kepadaku, ya Allah, agar anakku tak lagi cakap benda-benda macam ni, ya Allah. Amin rabbal alamin. Ya Allah, terangkanlah hati anakku, ya Allah, lembutkanlah hati anakku, ya Allah. Amin rabbal alamin. Balik semula pada Allah. Apa je balik semula pada Allah. Sebab apa? Kita kena berlandaskan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Mak, betul mak, kadang-kadang kita tak baiklah ustazah, rasa macam geram, sakit hati, rasa memang betul, kita manusia mak, kita normal tu. Tapi kalau ada rasa, jangan terlalu lama. Jangan sehingga memendam rasa sampai berbuku kat sini. Ya mak, jangan sampai berbuku kat sini. Kat hati tu bila dia berbuku, dia ada ketul. Lama-lama yang ketul-ketul tu tidak dipulihkan, lama-lama dia akan berbalik sakit tu pada kita. Dan yang mengidap kesengsaraan tu anak kita. Anak tu akan menerima akibat daripada ketulan-ketulan kecil pada kita tu. Maksud saya bukanlah ketulan tu penyakit, dia akan menyebabkan sakit lah. Bukanlah macam kanser kau, bukan. Maksudnya rasa sakit hati tu. Jadi mak kena berhati-hati insya-Allah. Sebab tu kena sembahyang, doa sentiasa. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah anakku anak yang lembut hatinya, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, hanya padamu sahajalah, ya Allah, tempat aku kembali dan aku memohon segala rahmat, ya Allah. Kau perkenankanlah doaku ni, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anakku ini sentiasa memberi manfaat kepada agama, ya Allah, pada umat manusia, ya Allah. Doa. Mak sebutlah apa-apa doa mak. Kalau mak tak pandai bahasa Melayu, mak sebut bahasa Urdu. Tak pandai bahasa Urdu, mak sebut bahasa Mandarin. Tak pandai Mandarin, mak sebut bahasa Arab. Allah Al-Alim.
Allah Maha mengetahui, mak. Kita sebutlah apa-apa. Sebut, bicara, merintih, merayu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh mak kita tanya dekat manusia. Betul, tapi kena tanya pada orang yang tepat. Tanya pada orang tak tepat, bimbang apa? Bimbang dia laga-lagakan lagi kita anak beranak. Sepatut kita nak berdamai, kita nak wujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah tadi, bimbang jadi yang selain daripada tu pula. Na'udzubillahi min zalik. Okey. Seterusnya apa lagi, mak? Seseorang yang sempat bersama dan juga berbakti kepada ibu bapanya merupakan orang yang sangat bertuah dan beruntung. Ini kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan bahawa orang yang hina adalah orang yang sempat bersama ibu bapanya. Rasulullah sebut, mak, ya. Orang yang hina adalah orang yang sempat bersama dengan ibu bapanya, tetapi kesempatan itu tidak membolehkannya untuk dimasukkan ke dalam syurga. Na'udzubillahi min zalik. Mak, dia duduk sama dengan mak dia, duduk sama dengan ayah dia. Contohkan mak hari ni kan, mak ada kan anak yang duduk sama dengan mak? Betul tak? Satu rumah. Ataupun kalau tak satu rumah pun dia dekat-dekat je dengan kita. Dia jiran sebelah sini, anak sulung kita, jiran sebelah sini, anak nombor 2, jiran sebelah sini, anak nombor 3. Kat tengah-tengah ni kita, contoh. Kan? Maknanya dia dekatlah dengan kita. Tetapi dia tidak langsung memberi manfaat pada kita. Itu bahaya. Rasulullah kata orang ini adalah orang yang hina. Kerana apa? Dia diberi kesempatan untuk berbuat baik kepada ibu bapa dia, tetapi dia tak buat. Takut ni. Saya cakap kat diri saya juga ni bonda. Saya cakap kat diri saya sendiri, risau. Kadang-kadang kita tak tahu, ya mak. Rasa macam kita dah buat dah kat mak ayah kita. Rupanya mak ayah kita kecil hati rupanya. Kita rasa macam cakap elok dah, rupanya mak kecil hati. Sebab tu kena minta maaf. Minta maaf. Kita ni anak, biar kita banyak minta maaf dengan mak ayah, tak apa. Lepas tu mak kita ni, mak kita tak payah minta maaf ke? Tak boleh. Kita mak pun kita ada buat salah juga. Kena juga minta maaf dengan anak kita. Kena juga minta maaf dengan menantu kita. Jangan kita kata, aku ibu, syurga di bawah tapak kaki ibu. Al-jannatu tahta aqdamul al-ummahat. Tak boleh kita pula nak minta maaf. Tak boleh lah macam tu. Kalau rasa tu salah tu pada kita, kita minta maaf. Supaya apa, mak? Bila kita minta maaf ni, mak, sebenarnya, mak, ego kita tu turun. Ya benda, betul. Kadang-kadang kan kita macam ni lah ramai-ramai kan. Kita tak ada pun buat salah apa. Tapi kalau kita terbiasakan mulut kita ni minta maaf, insya-Allah. Dan sebab itulah bila mana kita nak tidur, kita maafkan orang-orang yang pernah buat salah ke, orang tak buat salah dengan kita ke, insya-Allah hati kita akan tenang, lapang. Betul mak? Mak cubalah. Ini ustazah tak boleh, ustazah dia buat saya sampai nak separuh mati saya ni ustazah. Tapi alhamdulillah saya tak mati lagi. Ya, mak, ingat kita ada Allah. Allah tu Al-Alim, Allah mengetahui, Allah Al-Mutakabbir, Allah Maha Besar. Maknanya hari ni kalau kita buat rasa macam besar sangat manusia tu, mak, ingat Allah lagi besar daripada segala-gala manusia yang ada ni. Segala pangkat, jawatan, harta ke apa ke, tahta ke, semua tu akan ditinggalkan. Yang tinggalnya, yang akan berbaliknya kita dengan Allah nanti, sedekah jariah kita, doa anak-anak yang soleh, yang soleha untuk kita, dan juga amal ibadah kita. 3 ni je akan tinggal. Jadi mak, bila mana hidup kat dunia ni, macam mana kita nak dapat keluarga yang bahagia, kita didiklah anak-anak kita berlandaskan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Selagi mana kita boleh, selagi mana kita mampu, didiklah mereka. Okey, tanggungjawab anak perempuan setelah bersuami. Siapa anak perempuan kat sini? Saya. Sebab semua dalam ni perempuan kan. Alhamdulillah ada 2 orang lelaki, tak apalah. Okey, maknanya apa dia tanggungjawab kita setelah bersuami? Tanggungjawab kita ni pada siapa? Pada mak ayah kita lah. Setelah kita ada suami, jangan kita tinggalkan mak ayah kita ni. Hello, jangan kita tinggalkan mak ayah kita ni.
Kita tak akan dapat suami kita tak akan dapat kita juga tanpa mak ayah ni. Ramai mak minta maaf saya sebut. Ramai yang bila dah kahwin tinggal mak ayah. Tinggal. Konon macam ada suami sangat, kononnya terlebih sangat suami, konon suami patuh sangat pada suami, mak ayah diabaikan. Ada. Apa tanggungjawab kita bila kita dah kahwin? Kita ni anak perempuan kan. Bila kita dah kahwin, apa tanggungjawab kita pada ibu ayah kita? Yang pertama sekali, menyayangi dan menghormati kedua ibu bapa. Kena sayang lagi mereka. Mak, ingat. Esok bila-bila mak ada menantu, ada anak, ingatkan anak-anak tu. Dia kena sayang kita, kena kasih kita. Sama juga walaupun dia dah kahwin, dah ada suami handsome, kacak bergaya, kaya, hartawan sekalipun, dia tetap kena sayang kita. Ni anak perempuan Okey, yang kedua, berbakti kepada kedua ibu bapa. Dia tetap juga kena berbakti pada kita, mak. Walaupun dia dah kahwin, tanggungjawab dia selepas dia bersuami, dia tetap juga kena berbakti pada kita. Berbakti tu macam mana, mak? Dia banyak. Okey, dia tak semestinya macam ni. Contoh kan, kadang-kadang minta maaf saya sebut dia dah jadi mak ni, dah ada menantu. Engkau bulan-bulan mesti bagi kat mak 1,000. Dia pula tetap bukan macam tu. Berbakti ni dia bukan dalam bentuk duit je, mak. Tak. Berbakti tu dia balik datang ziarah mak, lepas tu kat dapur dia tolong mak. Tu berbakti lah. Dia bukan kita nak kena berbakti tu mesti dia bagi duit, mesti tak, bukan macam tu. Okey, seterusnya apa? Menjaga nama baik kedua ibu bapa. Bila dia dah kahwin, dia kena jaga nama baik mak ayah dia lah. Okey, tak boleh dulu bagusnya keluarga awak, keluarga saya tak pun macam ni. Janganlah macam tu. Kena jaga. Kalau kita tengok kelainan, contohlah, keluarga ni macam ni lah, keluarga kita tak pun macam tu. Jangan kita buka pula aib keluarga kita. Ingat kadang-kadang kan, minta maaf lah kadang-kadang dia dah bersuami, dia buat tak kisah je mak ayah dia. Lepas tu dia cerita pula aib keluarga dia. Hello, siapa yang lahir kan? Tu yang kat rumah, yang kat kampung tu yang lahir kan. Amboi, mentang-mentang dah kahwin dengan lelaki kaya bonda. Amboi, adalah rupa sikit, bawa kereta, bawa masuk Felda ni, bukan main kereta dia je nampak. Mak ayah dia buat tak tahu je. Tak boleh lah macam tu. Ini tanggungjawab yang kena ada. Bila dia ada dan dia tak ada pun sama, tanggungjawab tu kita kena buat. Okey. Seterusnya apa? Menjaga silaturahim antara ibu bapa, adik-beradik dan juga ahli keluarga yang lain. Kena jaga silaturahim. Jaga pak saudara, mak saudara, adik, kakak, abang, jaga silaturahim. Maknanya kena berbaiklah dengan semua. Mak, insya-Allah mak, saya nak cakap macam ni je lah. Ada orang kan mak kan, bila dia buat baik dengan semua mak, lepas tu dia tak ada rasa syak wasangka ke, prasangka ke, busuk hati ke, rasa berdendam ke, dia akan jadi orang yang sangat tenang dan bahagia. Percayalah mak. Tetapi kalau contohlah antara orang ni mak mentua, pak mentua, adik-beradik, ipar, duai, dia ada rasa macam, walaupun sikit lah, sebenarnya dia akan jadi orang yang tak tenang. Tak nak balik rumah mak tu, nanti ada tu Kak Long tu. Kak Long tu bukannya ni nanti mulut dia pembang-pembang. Ya, memang betul. Kita akan ada rasa tak puas hati tu, ada kan mak? Betul tak? Sebab kita manusia. Kita bukannya malaikat, kita manusia. Tetapi peleraian itu kita boleh atasi dengan cara kita maafkan je lah. Tak payahlah kita nak fikir-fikir beria sangat. Bolehlah ustazah tak ada di situasi saya. Ya, betul, saya tak ada berada di situasi kamu contohnya. Tetapi kena ingat, bila mana kita dalam berkeluarga ni mak, balik-balik kita akan jumpa orang tu juga. Betul tak mak? Kita akan jumpa mak saudara, pak cik, mak long, tok long, pak ngah, abang ngah, tu siapa contohnya. Kita akan jumpa orang yang sama juga. Tak ada raya lah, contohkan raya. Raya tahun ni bonda datang raya rumah saya, duduk sama-sama masak dengan keluarga saya. Raya besok bonda pergi keluarga jiran sebelah lah. Ada ke macam tu? Tak, kan? Kita datang berziarahi, ya. Tapi bila raya kita jumpa yang sama juga. Nanti nak raya haji ni tak lama lagi ni. Bulan 5 tu raya haji.
kita jumpa lagi keluarga kita ni. Jadi tak payahlah nak bermusuh-musuh sampai nak bermasam muka, sampai tak nak tengok muka. Mak, dia kan lama-lama nanti kita akan jadi sakit. Mula dia sakit kat sini, lepas tu dia akan bawa urat-urat, saraf-saraf tu dia akan bawa sampai sini. Bila dah sampai kat sini, bila dah doktor diagnose kita, ada anxiety lah, ada depression lah, ada MDD lah, kita kena makan ubat. Sebab apa mak? Asal tadi sakit hati sangat ni, tak boleh kontrol ni sakit hati. Macam ni je lah mak. Kita anggap kita pun lagi bersalah daripada orang tu. Kita anggap kita ni lagi berdosa daripada orang. Kita anggap kita ni lagi banyak-banyak buat silap daripada orang. Maka insya-Allah kita akan mudahlah nak memaafkan, itu je. Memanglah kadang-kadang akan berlaku perkara-perkara yang mungkin masing-masing je tahu kan. Masing-masing je tahu. Tapi bila mana kita cuba hari ni maafkan insya-Allah. Allah Al-Ghafur, Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim. Kasih sayang Allah tu datang kat sini sikit. Dan kita maaf, kita doa je lah mak. Ya Allah ya Tuhanku, lembutkanlah hati. Ya Allah ya Tuhanku, semoga hati aku ini tenang ya Allah. Ya Allah ya Tuhanku, semoga aku boleh berhadapan dengan segala-segala manusia yang menzalimi aku ya Allah. Doa mak, kita ada Allah mak. Jangan kita rasa kita seorang. Jangan rasa kita terbeban dengan diri kita je. Tak, Allah ada dengan kita. Okey? Seterusnya apa lagi? Jangan bebankan ibu bapa ataupun keluarga dengan masalah rumah tangga. Mak hari ni mak dah tua kan? Bonda umur berapa? Muda lagi. Alhamdulillah. Masya-Allah. Umur kita muda lagi, masih 73, 68, 65, 74. Kan? Kita dah lalu dulu. Kesusahan-kesusahan dulu. Sekarang ni kita ada anak kita kahwin dan kita tahu dia ada masalah ni. Yang ni ada masalah ni, yang ni ada masalah ni. Yang ni bahagia macam ni, yang ni bahagia macam ni, yang ni bahagia macam ni. Tapi mak kan, kita dah makin muda ya bonda. Janganlah kita nak fikir. Pandailah dia handle rumah tangga dia macam mana. Nanti kita lebih-lebihkan mak dah ada sakit jantung, darah tinggi, kecil manis, gout. Nanti ada sakit yang lain tu, yang saya sebut tadi tu. Anxiety, depression, MDD, skizofrenia, na'udzubillah min zalik. Tu sakit-sakit yang saintifik punya tu sekarang ni mak. Na'udzubillah min zalik. Tak payahlah fikir-fikir sangat mak. Anak mak dia dah kahwin, pandailah dia handle. Kalau dia rujuk dengan mak, dia tanya mak macam mana ya mak, suami saya macam ni. Baru mak tolong. Kalau dia tak ada masalah, mak jangan mak mandai-mandai pula, mak pula jadi tukang lebih-lebih pula. Melainkan kalau dia kata mak, orang ada macam ni, mak boleh tak, macam mana mak nak buat? Kalau dia rujuk dengan mak bagi tahulah apa yang sebetulnya. Sebab sekarang ni mak, saya dah cakap, generasi Z mereka ada telefon. Ni. Telefon lah contohnya kan, di remote. Ada telefon. Maka ini yang dia rasa lebih lagi daripada kita kadang-kadang. Sebab itulah kadang-kadang, minta maaf saya sebut, sebab dia banyak sangat berpandukan yang ni tanpa rujuk pada kita. Sebab tu kadang-kadang tak payahlah sebut, berlaku perkara-perkara yang tidak diingini kan. Tetapi bila berlaku perkara yang tidak diingini tu, kita kena ingat itu ujian Allah, tanda Allah sayang kita. Dan ujian anak tu juga ujian untuk kita sebenarnya. Tanda apa? Allah nak tengok macam mana pula kita. Kita balik semula pada Allah tak bila kita dapat ujian tu. Kita kembali semula pada Allah tak bila kita menghadapi ujian tersebut. Bila kita kembali pada Allah, insya-Allah hati kita akan tenang menghadapi apa sahaja ujian yang mendatang. Terutama sekali ujian berumah tangga. Sebab hari ni mak, kita belajar tentang apa? Keluarga sakinah. Okey, seterusnya apa lagi? Hulurkan bantuan keuangan setakat yang mampu. Mak, ingat ni kalau kita contohlah, mungkinlah kalau kerja pun, yelah macam saya contohnya kerja kan. Saya bekerja. Tetapi janganlah kata orang kerjanya banyak duit mak. Tak, bonda tak.
kerja, dia ada hutang. Hutang kereta, pakai motor. Nak pakai motor pakai pula helikopter. Nak pakai helikopter nak pakai pula kapal terbang. Tu semua bukan beli cash. Beli pakai hutang. Hutang kat mana? Hutang kat bank. Hutang dekat sana. Hutang kat orang ni. Tiap bulan dapat duit, pergi bayar pula hutang-hutang orang ni. Itu yang kata, kalau janganlah kita kata anak kita, kau ni kerja tinggi. Kerja, mak dia kerja tinggi pun dia ada hutang sebenarnya. Saya bagi contoh saya lah, contohkan Bonda anggap macam saya ni, mak anggap saya ni anak mak. Ada hutang. Dan kemudian ada berbaki lebihan tu, contohnya adalah duit tu dia bagilah kat mak, contohnya bagi RM30, bagi RM10. Kau ni gaji besar, bagi aku RM10 je. Mak, tolong jangan sebut. Dia bagi dekat mak tu tak kira berapa-berapa pun, itu besar syukur dah mak. Besar syukur dah. Tak tahu komitmen dia tu. Macam saya cakap tadi lah, kerja memanglah kerja, tapi ni hutang kapal terbang, hutang helikopter, hutang motor, hutang kan, yang mungkin dia tak cerita dengan mak. Dia tak cerita dengan mak. Jadi bila dia dah balik, contohnya ulur kat mak RM10, ulur kat mak RM5, mak ambil mak. Ambil. Kita nak meraihkan dan kita doakan pula. Alhamdulillah kau bagi mak RM5. Kalau ada rezeki kau bagilah lagi. Contoh, tak apalah kita berseluruh begitu. Maksudnya kita tak minta. Tetapi tanggungjawab dia sebagai anak, kita ni sebagai anak, contoh masa lagi ada ibu ayah, kita bagi ikut kemampuan kita. Tak pernah bagi pun sasah anak mak ni. Tak apalah mak, sebenarnya dia sentiasa doakan mak. Mak tak tahu, itu yang lagi mahal yang kita nak. Dia angkat tangan, Allahumma firli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghiran kama rabbayani saghiran. Dia doakan macam mana untuk mak? Ya Allah, ya Tuhanku, ampunkan dosaku dan juga dosa kedua ibu bapaku. Kasihani mereka sebagaimana mereka mengasihiku sewaktu aku kecil. Amin ya rabbal alamin. Itu yang lagi kita nak. Mak, anak yang doakan kita hari-hari tu kita nak. Kita ni doakan anak, kan? Contoh mak lepas sembahyang asar tadi, mak angkat tangan. Mak, orang nak periksa ni, mak orang nak pertandingan netball ni, pemilihan netball. Kebetulan tadi kan contoh. Mak doakan orang berjaya kita pun angkat tangan minta pada Allah. Ya Allah, ya Tuhan, berikanlah kejayaan. Ya Allah, pada anakku. Ya Allah, anakku minat. Ya Allah, nak main netball, semoga dia terpilih. Ya Allah. Kita doakan anak. Dan kita harap juga anak tu doa kat kita. Betul tak mak? Ke mak tak harap doa anak? Baguslah mak kalau tak harap doa anak. Kita sebenarnya kita mengharapkan doa daripada anak juga. Jadi kalau hari ni mak, anak bagi duit, alhamdulillah. Bagi sikit, alhamdulillah. Tak bagi duit, dia balik tu pun alhamdulillah. Dibelikan ikan seekor je pun alhamdulillah. Tak beli apa-apa pun, tak bawa apa-apa pun, dia balik jumpa kita pun alhamdulillah. Daripada dia tak balik langsung, mak rindu kat dia, mak duduk video call je dengan dia, dia balik tu pun mak alhamdulillah dah. Bagi duit lagi, ya alhamdulillah, banyak duit kau bagi, mudah-mudahan rezeki kau banyak lagi. Lagilah kita seronok contoh kan. Tapi kalau dia tak bagi pun tak apa mak. Kalau mak nak minta, tak tahulah, terpulang lah. Ada ke mak sanggup nak minta duit dengan anak? Tak tahulah. Boleh je, ikutlah. Boleh je kalau kita nak minta. Kalau tak ada ke duit ulu-ulu lah, mak sikit. Boleh juga. Untuk apa? Untuk kita bagi ingatan. Ya ke mak tak ada duit ke? Okay, tak apa, ambil. Kadang-kadang. Sebab tu saya sebut generasi Z, kadang-kadang common sense dia kurang. Common sense kurang macam mana mak? Dia nampak pun dia buat tak tahu je. Kadang mak tak bagi tahu pun mak tak ada duit. Jadi
Mungkin boleh juga bonda dalam bentuk kita berseluruh ke apa kan, supaya dia tahu tanggungjawab. Okey. Okey, sikit lagi sebelum kita berhenti Okey, jangan bebankan ibu bapa. Okey, seterusnya bersabar dengan segala kekurangan dan kerenah kedua ibu bapa bonda. Contoh hari ni bonda, ingat dulu kita pun kerenah macam tu juga masa kita kecil dulu bonda. Sekarang kita menghadapi kerenah mereka, maka kita perlu bersabar. Okey? Sebab apa, dunia ni macam kehidupan kita ni macam roda. Daripada kita baby daripada kita luluh mahfuz, kita masuk rahim, kita ke kanak-kanak, kita remaja, kita dewasa, lepas tu kita tua kan. Tua gitu tu dah nak hala macam kita kanak-kanak dulu sebelum kita ke alam kematian. Jadi bila mana kita direzekikan masih lagi bertemu dengan ibu bapa yang telah tua, maka kita raikanlah mereka. Santuni mereka sebaik-baiknya. Selagi mana ada hayat orang tua, selagi mana ada hayat kita, santunilah mereka sebaik-baiknya. Betul, orang tua ni kadang-kadang lagi banyak kerenah bonda. Betul. Kita lah hari ni, kita kan muda lagi. Mungkin tak banyak kerenah bonda. Kita yang dah melalui alam yang macam tu, mungkin kita banyak ni tak boleh, tetapi kita kena raikan. Kita kena santuni mereka dengan baik. Okey, seterusnya sentiasa mendoakan kebaikan mereka, doakan. Kalau mak ayah tu tak ada dah macam mana? Doakan juga. Mereka dalam liang lahat tu, mereka di sana sangat mengharapkan doa dari kita. Bukan ustaz tak ada dah orang tua, tak apalah kot tak payah doa. Ya Allah, mereka kat dalam tu lagi harap doa kita ni. Lagi harap bacaan Fatihah daripada kita. Lagi harap bacaan Yasin daripada kita. Jadi mak, doakanlah mereka. Tak kira mereka ada kat dunia ni ke, mereka dah tak ada ke, doakan juga. Dah tak ada bukannya tak ada, dia ada sentiasa kat sini. Cuma kita tak nampak je. Tak nampak depan mata. Betul tak? Dia ada sentiasa dalam hati kita. Kita kadang rindu walaupun dia dah dekat dalam liang lahat. Dan mereka sangat mengharapkan doa daripada kita. Tanggungjawab kita lah sebagai seorang anak, terutama kita anak perempuan yang setelah kita bersuami. Tanggungjawab yang perlu kita buat pada ibu bapa ini. Okey, di akhir sekali apa? Hulurkan bantuan kepada ibu bapa dan adik-beradik apabila diperlukan. Tolong ni mak. Minta maaf saya sebut kadang-kadang orang ingat tolong ni bentuk duit je, tak. Kita tolong jaga anak saudara, tolong hantar makanan, bila dia kat hospital kita pergi ziarah, itu yang dimaksudkan dengan tolong. Tolong tu apa-apa bentuk je bonda. Kita tolong senyum pun tolong juga bonda. Maknanya apa sahaja tanggungjawab yang perlu kita laksanakan kepada kedua ibu bapa, kita perlu buat. Selagi mana ada hayat kita, selagi mana ada hayat kedua ibu bapa kita. Entah-entah kita yang pergi dulu. Kan? Ramai je orang yang mati mengejut sekarang ni. Ramai je orang yang meninggal dalam tidur. Jadi kita tak tahu bila masa kita. Maka selagi mana Allah kurniakan hayat daripada kita, Allah bagi lagi nikmat kesihatan pada kita, buatlah baik selagi mana kita boleh. Okey? InsyaAllah saya akhir kalam saya dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa salihati. Okey, aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya-Allah kita jumpa lagi minggu depan. Terima kasih semua.